Hai, salam. Okey, kita masih lagi dalam topik bab 6. Okey, kali ini kita masuk bahagian sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik. Okey, macam mana sistem pengagihan tenaga elektrik tu boleh sampai dekat rumah kita? Okey, dia bermula daripada stesen janakuasa, kita tahu kan? Okey, stesen janakuasa ni tempat penghasilan tenaga elektrik di mana di tempat kawasan empangan lah. Di sana tu dia ada, kita menggunakan tenaga daripada pusingan turbin, hasil daripada tenaga keupayaan air yang jatuh daripada permukaan atas turun ke bawah ke kawasan empangan tu. Dia akan memusingkan turbin, menghasilkan tenaga kinetik dan menghasilkan tenaga elektrik. Jadi situlah kawasan di mana penghasilan tenaga elektrik dihasilkan. Okey, dekat sini kita tengok dia punya laluan dia. Okey, bahagian ni cikgu nak kamu lukis, kena ingat dia punya laluan dia. Okey. Okey, jadi tak perlulah ingat yang dia punya berapa volt, cuma kamu kena ingat di mana stesen ada setengah soalan dia akan minta kamu labelkan di mana stesen janakuasa, di mana kawasan rangkaian grid nasional, di mana kawasan transformer injak turun, transformer injak naik di mana. Okey, dekat sini kita tengok gambar keseluruhan macam mana pengagihan tenaga elektrik disalurkan sampai ke kawasan perumahan, kawasan bandar, kawasan perkampungan. Okey, kita tengok daripada stesen janakuasa. Okey, lepas tu elektrik tu dihantar ke kawasan yang mempunyai transformer injak naik. Kenapa injak naik ni? Kita belajar sebelum ni, transformer injak naik adalah digunakan untuk menaikkan voltan daripada voltan kecil kepada voltan yang lagi besar. Jadi dekat stesen janakuasa dia menghasilkan 11 kV. Okey, lepas dia memasuki transformer injak naik, voltan akan bertambah menghasilkan voltan yang lebih besar. Okey, lepas tu bila dah melalui injak naik, dia akan melalui lapangan switch untuk mengaktifkan dan menyaktifkan penghantaran. Maksudnya elektrik tu boleh dihantar ataupun tidak boleh dihantar, dikawal dekat sinilah switch dia. Okey, jadi lepas kalaulah elektrik tu confirm boleh untuk dihantar, okey, elektrik tu dihantar dan memasuki kawasan rangkaian grid nasional. Okey, dekat sini banyak-banyak pecawang elektrik yang tinggi-tinggi tu. Okey, dekat rangkaian grid nasional ni dia akan tenaga elektrik di sini disimpan untuk dijana untuk dihantar ke kawasan yang tempat seterusnya. Nanti kita akan masuk apa fungsi sebenar rangkaian grid nasional ni. Okey, lepas daripada rangkaian grid nasional dia akan pergi kepada transformer injak turun. Dia akan turunkan balik voltan tersebut. Injak turun ni dia akan menurunkan nilai voltan. Okey, jadi pada voltan akan menurun kepada 11 hingga 33 kV. Tapi kenapa mula-mula dia naik lepas tu dia turun? Okey, dia disebabkan voltan ni dia perlu melalui kawasan yang sangat panjang. Jadi kawasan yang panjang-panjang ni mempunyai rintangan yang banyak, wayar-wayar elektrik yang panjang jauh untuk sampai ke kawasan-kawasan tertentu. Jadi pada masa untuk menghantar tenaga elektrik tersebut, voltan akan kehilangan tenaga dia, okey, disebabkan rintangan tersebut. Jadi dia perlukan kita panggil transformer injak naik untuk menaikkan voltan supaya voltan tu tidak akan kehilangan secepat mungkin. Voltan tu tidak akan hilanglah dengan keadaan masa yang cepat. Jadi kalau kita tak guna injak naik dekat sini, kita terus kepada rangkaian grid nasional, bila sampai ke kawasan tertentu, tenaga elektrik dah semakin berkurangan. Okey, jadi nanti kita akan belajar apa tu tenaga, apa tu voltan, apa tu arus, apa tu rintangan, semua tu nanti. Okey, bila sampai untuk elak daripada kehilangan tenaga elektrik lah kegunaan injak naik ni. Lepas tu bila dah sampai rangkaian grid nasional, lepas tu dia hantar balik ke rangkaian ke injak turun pula. Sebab dia tengok okey, voltan dekat sini terlalu tinggi pula. Untuk mengelak kehilangan, lepas ini pula dia tinggi pula, dia turunkan pula untuk kesesuaian.
ke kawasan tertentu. Untuk industri berat, dia perlu 33 kV. Untuk industri ringan, 11 kV. Dan seterusnya, dia akan hantar ke kawasan-kawasan perumahan mengikut kawasan tertentu lah. Ada yang mempunyai 3 fasa, ada yang mempunyai 1 fasa, 1 fasa dan 2 fasa. 1 fasa ni 240 volt yang masuk dalam kawasan rumah kita. Ada setengah rumah menggunakan sistem 3 fasa. Okay, macam bangunan-bangunan besar, rumah-rumah besar yang memerlukan penggunaan tenaga elektrik yang besar. Jadi dia memerlukan pemasangan elektrik 3 fasa. Nanti kita akan tahu apa tu 1 fasa. 1 fasa dia memerlukan 240 je yang masuk dalam rumah. Tapi kalau penggunaan elektrik yang tinggi, pemasangan elektrik kawasan bangunan tersebut memerlukan voltan yang lebih besar. Jadi dia adalah 3 fasa. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, kat sini kamu kena, tadi bahagian ni kamu kena lukis. Kita tengok laluan dia. Stesen jana kuasa, lepas tu pergi transformer. Yang ni tak perlu salin lah, macam cikgu ceritakan tadi lah. Lepas tu pergi lapangan Swiss. Dekat sini sama ada untuk untuk memutuskan tenaga elektrik ataupun menyambungkan balik. Dekat sini dia boleh kawal supaya tidak berlaku litar pintas tu tadi. Okey, lepas tu pergi rangkaian grid. Okey, dekat sini stesen-stesen jana kuasa seluruh negara terdiri pada kabel-kabel lah, banyak dekat sini rangkaian dia ni. Pergi pencawang utama masuk, dekat sini ada injak turun, transformer injak turun untuk turunkan voltan, untuk dihantarkan voltan ke kawasan tertentu yang bersesuaian, industri berat, industri ringan, ke kawasan perumahan atau bangunan-bangunan besar. Okey, yang tu tak perlu salin kamu lukis yang tu tadi je. Okey, yang ni kamu kena lukis. Yang ni tak perlulah kamu salin. Cikgu dah bagi penerangan. Okey, yang ni kena salin. Okey, apa kelebihan rangkaian grid nasional yang ada tiang-tiang yang banyak pecawang tu tadi? Okey, mana-mana kawasan yang memerlukan penambahan dan tenaga elektrik dapat dibekalkan oleh stesen jana kuasa tambahan dalam rangkaian ni. Jadi, dengan adanya rangkaian grid nasional ni, kalau ada wujudnya kawasan perumahan yang baru, tidak diperlukan lagi untuk wujudkan stesen jana kuasa yang baru. Jadi dengan adanya rangkaian grid nasional ni, kita boleh bekalkan lagi tenaga ke kawasan tersebut. Okey. Yang keduanya, fungsi sebuah stesen jana kuasa dihentikan. Kalaulah ada satu stesen jana kuasa ni dihentikan. Okey, jadi kawasan tertentu tu ada kawasan dihentikan, jadi untuk dibaik pulih, stesen jana kuasa yang lain boleh take over untuk rangkaian ni. Jadi rangkaian ni digunakan untuk boleh ambil kerja-kerja yang sepatutnya stesen jana kuasa yang sedang dibaik pulih tu tadi. Okey, lepas tu stesen jana kuasa juga sangat besar, tidak diperlukan. Jadi stesen jana kuasa ni tak perlu besar sangat. Jadi dengan adanya rangkaian grid nasional ni, kawasan yang memerlukan tenaga elektrik yang tinggi dapat dibekalkan oleh 2 atau lebih stesen jana kuasa dalam rangkaian tersebut ni lah. Okey, jadi yang ni kamu kena salin. Sistem pendawaian elektrik di rumah. Okay. Ni tajuk dia. Okey, ni sistem pendawaian. Okey. Cikgu ada cerita tadi pendawaian kemasukan elektrik kawasan rumah, dia ada satu pendawaian 1 fasa dan 3 fasa. Kat sini kamu kena salin. Sistem pendawaian 1 fasa yang sesuai penggunaan tenaga elektrik yang tidak melebihi ni tenaga okey ni 10 kilowatt, okey, ataupun 50 ampere. Ini biasanya di kawasan perumahan luar bandar lah. Kawasan bandar biasanya kawasan-kawasan yang rumah besar. Kawasan rumah biasa sekarang pun kebanyakan guna 3 fasa. Kebanyakan menggunakan aircon yang banyak, sampai satu rumah sampai 4-5 biji buah aircon. Dia memerlukan pemasangan 3 fasa, di mana penggunaan tenaga elektrik dia melebihi 10 kilowatt. Dan okey, kat ni biasanya, lepas tu kawasan industri pun, komersial pun biasa 3 fasa. Okey, yang ni kamu kena salin. Okey, bekalan elektrik dan sistem pendawaian di rumah. Okey, macam mana elektrik
yang daripada sesi jana kuasa tadi dah sampai ke kawasan rumah kita, daripada tiang elektrik tu masuk dalam rumah. Daripada tiang elektrik tu, okey, kamu tengok kat sini, dia ada dua wire sebenarnya untuk masuk dalam rumah kita, iaitu dawai hidup dengan wire dawai neutral. Dawai hidup ni dia memasukkan elektrik daripada luar, daripada tiang tu tadi masuk, dan elektrik akan keluar melalui dawai neutral. Kita perasan tak, dalam rumah kita tu ada peralatan elektrik, kita ada 3 jenis wire kan, wire hidup, wire neutral dan wire bumi. Jadi elektrik ni sebenarnya datang daripada 2 wire sahaja, iaitu hidup dengan neutral. Neutral untuk keluar, hidup untuk masuk. Okey, yang ni cikgu nak kamu lukis juga. Okey, tengok macam mana pergerakan elektrik daripada dawai hidup. Dia akan masuk kepada kotak fuse utama. Dekat sini dia akan mengawal kalau berlakunya kebocoran arus yang tinggi. Contohnya pada hari yang berlaku ada kilat petir yang tinggi menyebabkan wire-wire elektrik ni menerima cas yang besar daripada persekitaran. Jadi dia akan menyalurkan elektrik yang berlebihan ke kawasan perumahan. Jadi kalau rumah tu tidak dilengkapi dengan kotak fuse utama, menyebabkan peralatan elektrik di rumah itu boleh terbakar dan boleh menyebabkan berlaku kemalangan kawasan rumah tersebut. Jadi fuse utama ni dia boleh memutuskan elektrik yang berlebihan. Jadi kalau tidak apa berlaku, elektrik akan melalui kotak fuse utama. Lepas tu dia akan melalui meter. Okey, melalui meter dekat sini. Jadi penggunaan tenaga elektrik boleh tahu berapa banyak penggunaan dia. Kalau kita semakin banyak, dia akan semakin banyak dah dia lalu. Okey, lepas ini switch utama. Lepas tu kamu perasan ini adalah pemutus litar ELCB. Ni kalau dalam rumah kamu tu dia ada fuse yang banyak tu. Yang kalau berlaku petir apa dia jatuh semua tu. Yang tu fuse yang banyak ni sebenarnya dia adalah fuse juga. Ni fuse utama, ni fuse yang mengawal setiap soket dalam rumah, soket plug dalam rumah tu. Okey. Jadi elektrik masuk dalam ni, dia akan mengawal setiap soket tu. Kalau berlaku ada satu macam dekat soket tu berlakunya peralatan elektrik tu rosak ke apa, berlebihan cas ke apa, dia akan memutuskan litar untuk soket tersebut. Sebenarnya dia banyak lah ni ELCB ni. Setiap soket dia ada satu yang ni. Okey, dia akan lalu dekat sini. Yang ni sebenarnya di atas. Okey, dia lalu. Okey, sebelum dia memasuki peralatan elektrik kita. Okey, peralatan elektrik kita biasanya pada wire, kalau kamu perasan dekat plug kita tu, wire hidup kita tu disambung dengan fuse. Jadi fuse ni dia akan membenarkan hanya sebilangan arus sahaja yang boleh lalu dekat situ. Kalau fuse kamu tu untuk peralatan elektrik 13 ampere, hanya 13 ampere sahaja boleh lalu dekat situ. Jadi kalau berlakunya kebocoran arus, fuse tu boleh memutuskan litar tersebut untuk mengelak daripada peralatan elektrik ni boleh rosak. Jadi kalau tidak apa-apa berlaku, dia akan lalu dekat fuse ni dengan kadar yang arus yang betul. Lepas tu switch ni kita buka, kita ni sambung. Jadi peralatan elektrik ni menyala. Menyala, dia akan turun ke bawah. Okey. Lepas tu dia akan turun ke bawah, dia akan pergi kepada wire neutral balik, masuk melalui ELCB, fuse utama, meter dan keluar balik ke dawai neutral. Jadi itulah pergerakan arus elektrik ataupun voltan, arus voltan semua tu melalui wire ni hidup dan terus dia patah balik pergi ke dawai neutral. Sama juga dengan tempat yang lain, masuk dekat kawasan ni fuse mentol, masuk bersambung, patah balik. Dia semua macam tu. Masuk, bersambung, patah balik, macam tu semua Okey, itu dah cara pengagihan bekalan elektrik dalam rumah kita. Okey, jadi yang ni kamu kena salin. Okey, yang ni pun kena salin. Okey, yang ni yang cikgu terangkan tu tadilah, benda yang sama. Last sekali, okey, wire neutral ni membawa elektrik daripada rumah ke kawasan pecawang. Jadi kalau biasanya soalan dia akan minta, apa fungsi wire hidup? Wire hidup membawa voltan atau arus elektrik dari pecawang ke rumah.
Untuk wayar neutral pula membawa arus elektrik daripada rumah, keluar pergi ke pecawang. Okey, fungsi wayar bumi pula, wayar bumi ni menyambung peralatan elektrik ke bumi. Kalau berlaku kebocoran arus, wayar bumi tu tadi dia akan mengalirkan arus yang bocor tu tadi pergi ke kawasan bumi. Dia akan bersambung dengan dasar bumi kita ni lah. Wayar bumi kita, setiap rumah akan disambung dengan wayar bumi. Okay, nanti cikgu akan terangkan lebih pada topik yang akan datang. Okey, kat sini kita dah terangkan dah. Okey, tak perlu juga, cikgu dah terangkan dah. Okey, dekat sini kita ada 3 jenis wayar, 3 plug. Okey, palam 3 pin. Pasal ni lah wayar hidup. Okey, daripada elektrik di luar ni, daripada wayar hidup di luar, dia akan memasuki wayar hidup peralatan elektrik. Sebelum dia masuk dekat sini, okey, kat sini kan dia tunjuk ni, dia akan melalui fuse ni tersebut. Kalau fuse ni dia akan mengawal berapa nilai arus yang sepatutnya masuk ke dalam peralatan elektrik. Jadi kalau kebocoran arus berlaku di luar, dia akan memutuskan fuse tersebut. Jadi peralatan elektrik tak rosak. Jadi kamu hanya perlu tukar fuse ni sahaja. Jadi kalau tidak berlaku apa-apa, dia akan lalu dekat fuse ni, dia akan patah balik, masuk balik dalam wayar hidup ni. Pergi kepada device kita tu, berlaku apa-apa, lepas tu dia pergi masuk ke wayar neutral. Wayar neutral bawa lah dia keluar pergi kepada pecawang balik. Itu cara elektrik masuk dan keluar. Jadi apa fungsi wayar bumi ni pula? Okey, wayar bumi ni kalaulah berlakunya litar pintas, contohlah kita cerita tadi kan. Okey, wayar laku litar pintas dan fuse ni terbakar, terputus, masih ada lagi tersisa arus-arus yang berlebihan tu tadi akan pergi kepada wayar bumi ni. Wayar bumi ni akan menghantar arus yang bocor tu tadi ke bumi. Jadi wayar bumi tu tadi membawa arus yang bocor ke bumi. Macam tu dia. Jadi ini dia. Wayar bumi dia berwarna hijau atau kekuningan, membawa arus yang bocor ke bumi. Jadi fungsi ni kamu kena ingat. Fungsi wayar neutral warna biru kena ingat mengembalikan elektrik daripada peralatan elektrik ke pecawang. Wayar hidup pula berwarna coklat membawa elektrik daripada pecawang elektrik masuk ke dalam peralatan elektrik di rumah. Fuse pula akan melebur, akan memutuskan arus yang berlebihan melaluinya. Melebur tu maksudnya dia memutuskan arus elektrik tu lah. Okay. Sampai situ sahaja untuk kali ini. Ini topik untuk pengira. Ini next topik cikgu akan ajar cara pengiraan penggunaan tenaga elektrik. Okey, salam. Yang ni saling dia.